Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Wan Nur Zakiah binti Mahmud, bernombor matrikan 056569. Baik, insyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk tugas individu saya iaitu Mantiq Al-Hadith, di mana tajuknya adalah kaedah istiqra' dalam menentukan tempoh haid, iaitu berkenaan ulasang daripada satu akhbar berkenaan haid, insyaAllah. Okay, jadi dalam satu akhbar yang saya ambil, yang saya baca berkenaan haid, di mana dalam keratan itu dia mengatakan bahawa kebanyakan wanita mengambil mudah dengan hukum yang berkaitan dengan darah ini sehingga mereka berasakan mampu berijtihad untuk menyatakan masa mana dihukumkan haid atau nifas dan masa mana yang dihukumkan sebagai istihadah, sedangkan mereka ini jahil, tidak tahu serta tidak pernah mempelajari hukum hakan berkaitan darah wanita dengan sistematik bersama guru-guru yang faqih. Perkara ini juga tidak menafikan kemungkinan berlaku kesilapan juga berkaitan hukum darah wanita ini kepada tenaga pengajar haid, nifas dan istihadah ini. Jadi berdasarkan kerata akhbar yang dibaca ini, penulis menceritakan bahawa terdapat segelintir daripada kalangan wanita ini yang pada masa kini kebanyakannya tidak mengetahui tentang masalah-masalah haid ini dan mengambil mudah tentang masalah haid dan nifas ini. Walaupun perkara itu adalah tidak lari daripada diri seorang wanita itu. Tapi tidak bermakna kaum wanita ini boleh mengambil masalah haid dan nifas ini sebagai perkara yang remeh-temeh. Sesuka hati boleh mengandaikan tempoh atau waktu darah yang keluar itu sesuka hati mereka. Tapi kenalah belajar. Okey. Seterusnya, suka juga saya mengambil ayat pada barisan yang lain di mana ayat ini penulis mengatakan bahawa kadang-kadang wanita itu sembahyang dalam keadaan dia diharamkan sembahyang. Maksudnya kat sini diharamkan sembahyang, mereka dalam keadaan haid tapi dia sembahyang, dan kadang-kadang wanita tidak menunaikan solat dalam keadaan sedangkan dia ni dalam keadaan diwajibkan untuk solat. Contoh, dia sudah suci daripada haid tapi dia tidak mengetahui hal demikian, dia masih meneruskan dengan tidak solat dan sebagainya. Okey. Jadi, daripada keratan ini terbukti bahawa punca utama kata ceteknya ilmu berkenaan fardu ain ini mengenai darah wanita ini, justru wanita wajiblah ke atas para wanita ini untuk mengambil satu kata jalan dalam pelajari ilmu berkenaan fiqh wanita ini. Kena sungguh orang kata, kena nak ataupun tak kena juga, kena belajar juga berkenaan darah wanita, sebab dia sangat berkait rapat sangat dengan diri sebagai wanita. Dan wanita ini, kaum wanita ini tidak boleh mengharapkan orang lain untuk memahaminya. Bahkan diri kita sendiri yang memainkan peranan dalam mengambil tahu tentang permasalahan haid ini sendiri. Okey, dan petikan yang ketiga, ni panjang sikit, iaitu oleh itu pengajian berkaitan dengan fiqh darah wanita amat dituntut, bahkan wanita wajib mempelajarinya ke atas wanita kepada guru yang faqih walaupun guru itu lelaki, kerana kefakihan dan kefahaman terhadap masalah darah wanita itu tidak tertentu kepada perempuan sahaja. Isteri pun, adik-beradik ke, dan sebagainya. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan kenyataan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam Tuffah Al-Muhtaj dan Syekh Abdul Hamid Al-Shirwani dalam Hashiyah Al-Shirwani. Oleh itu, pengajian berkaitan dengan fiqh darah wanita amat dituntut, bahkan wajib mempelajarinya ke atas wanita kepada guru yang faqih walaupun guru itu lelaki, kerana kefakihan dan kefahaman terhadap masalah darah wanita ini tidak tertentu kepada perempuan sahaja. Orang lelaki pun kena ambil tahu berkenaan masalah wanita ini. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan kenyataan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam Tuffah Al-Muhtaj dan Syekh Abdul Hamid Al-Shirwani dalam Hashiyah Al-Shirwani ala Tuffah Al-Muhtaj, bahawa
segala kaedah dalam masalah fiqh darah wanita ini seperti sekurang-kurang tempoh haid, sebanyak-banyak tempoh haid, sekurang-kurang tempoh suci dan warna haid dan sebagainya lah. Semuanya berdasarkan istiqra' iaitu kajian daripada Imam Syafi'i dengan sekira-kira jika bercanggah jadual keluar haid wanita itu istiqra' kajian Imam Syafi'i, maka akan diambil hukum berdasarkan kaedah mazhab yang ditetapkan dalam kitab Mu'tabar. Jadi dalam kerata akhbar yang saya petik tadi ni, saya suka untuk saya kaitkan dengan metod istiqra' atau dikenali sebagai induksi yang diguna pakai oleh ulama terdahulu dalam menetapkan tempoh haid. Okey, dalam menetapkan tempoh haid dan untuk membezakan darah haid, darah istihadah dan darah-darah yang lain. Okey. Yang pertamanya adalah maksud haid. Okey, maksud haid kat sini dari segi bahasa, haid bermaksud mengalir. Manakala dari segi istilah adalah haid adalah darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat baligh dalam beberapa waktu tertentu dan berkala setiap bulan. Bukanlah kerana melahirkan dan juga bukan kerana berpenyakit. Jadi haid ini merupakan fitrah dan ketentuan Allah SWT yang berlaku bagi wanita ketika seorang wanita itu meningkat umur remaja, yakni mubaligh lah. Seterusnya kita pergi kepada warna haid. Di mana para ulama bersepakat bahawa darah yang berwarna hitam pekat adalah darah haid. Namun kat sini terdapat warna-warna yang lain mengikut hari-hari dan tempoh haid. Maknanya kata hari pertama darah ini akan berwarna sekian, hari kedua, ketiga, keempat dan hari akhir akan berwarna sekian. Bergantung kepada wanita itu. Seterusnya adalah berkenaan tempoh haid. Tempoh haid ini ada yang datang selama sehari, 2 hari dan sebagainya. Namun, dalam penetapan tempoh kebiasaan keluarnya haid ini, ulama terdahulu membuat penelitian dan penyiasatan. Inilah dipanggil sebagai kaedah istiqra' itu. Iaitu salah satu cara ulama terdahulu. Mana mereka ini bertanyakan kepada kaum wanita, buat survei berkenaan kebiasaan tempoh haid, umur dan masa yang biasa dialami dan mempunyai pelbagai jawapan. Hasil daripada penelitian dan juga penyiasatan tu terdapatlah pelbagai jawapan-jawapan daripada kaum wanita pada ketika itu. Namun berdasarkan penelitian dan penyiasatan yang dipanggil metode istiqra' itu, terhasillah satu kesimpulan yang digunakan pakai hingga ke hari ini. Seterusnya, kita masuk pada tempoh didatangi haid. Berdasarkan istiqra' induksi, para ulama fiqh berpendapat bahawa umur yang paling awal kaum wanita didatangi haid adalah pada umur 9 tahun. 9 tahun. Penetapan 9 tahun ini berdasarkan istiqra'. Jadi selain itu terdapat juga tempoh minimum, maksimum didatangi haid itu. Dan ini adalah berbeza dalam beberapa mazhab. Yang pertama mengikut mazhab Imam Hanafi. Mengikut Imam Hanafi, beliau berkata bahawa masa yang paling minimum haid bagi seorang wanita adalah 3 hari 3 malam. Dan tempoh maksimum kaum wanita didatangi haid adalah 10 hari 10 malam. Tanpa ada perbezaan dalam mazhab lain. Manakala kita tengok pada mazhab Imam Syafi'i di mana digunakan di Malaysia ini adalah tempoh minimum paling sikit wanita didatangi haid ini adalah selama 1 hari 1 malam sahaja. 24 jam dan tempoh yang paling maksimum paling lama adalah 15 hari 15 malam. Dan ianya ni sudah disepakati. Namun tempoh kebiasaan wanita didatangi haid bagi Imam Syafi'i adalah 6 atau 7 hari sahaja. Adapun perbezaan mazhab Imam Hanafi dan juga mazhab Imam Syafi'i ini adalah berdasarkan faktor cuaca dan adat lah kebiasaannya. Akhir sekali adalah kaitan akhbar dengan metode istiqra'. Metode istiqra' atau dikenali sebagai induksi yang digunakan pakai oleh para ulama terdahulu dalam menetapkan tempoh haid dan untuk membezakan haid dan istihadah serta darah-darah yang lain. Justru hasil daripada penelitian dan penyiasatan yang dilakukan, ia benar-benar menghasilkan satu natijah atau kesimpulan yang saya kata tadi boleh membantu masalah haid. Dan akhir sekali adalah kesimpulan. Kesimpulan daripada kaedah penelitian istiqra'.
Daripada kaedah penelitian istiqra' yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dan orang lain pada zamannya itu, dengan mengajukan pertanyaan, buat survey, tanya kepada kaum wanita dan mengkaji keadaan sebahagian wanita dalam masa-masa tertentu. Tempoh haid yang paling minimum adalah sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam. Dengan kata lain adalah 24 jam. Manakala tempoh maksimum, tempoh yang paling lama, saya bagi tahu tadi adalah 15 hari 15 malam. Tapi jika darah itu keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam, maka itu baru dipanggil sebagai darah istihadah. Maka pentingnya sangat kepada wanita ini untuk belajar berkenaan tempoh hari, pengiraan dan sebagainya berkenaan darah wanita ini. Okey, dan tempoh ini juga, tempoh bagi mazhab Imam Syafi'i ini juga dikukuhkan lagi, dikuatkan lagi berdasarkan kata-kata para sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aqallul haidu yauma wa laila wa ma zada 15 istihadah. Bermaksud masa haid sekurang-kurangnya ialah 1 hari 1 malam. Adapun yang melebihi daripada 15 hari 15 malam adalah darah istihadah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.